Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Barisan Terkuasa Masjid Muhammadi Sungai Adam di Jawi Perlis, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana limpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, tujuh kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah. Dia dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk tuan-tuan, hari ini tarikh 28 September bersama dengan 10 Safar, dan tajuk kita ini berkaitan dengan bab ketiga. Bab masjid ni berkaitan dengan haram berjual beli di masjid. Cerita dia hari ini tak boleh kita jual beli dalam masjid. Macam mana Nabi larang tu? Jual beli macam mana? Tak mana kawasan masjid? Kawasan masjid kita itu semayang ni ke, masuk pagar tu ke, ataupun tu apa tu koridor dia punya apa tu sliding door ke ataupun pagar masjid luar tu ke, dan sebagainya. Jadi apakah apa tu tentang istilah masjid ni? Tak mana kawasan masjid yang Nabi larang tu, tak mana dan sebagainya. Itu kita ni. Cuma kita perasan balik, lah ni masjid ada koperasi, jual koperasi, buat macam-macam lah. Jadi macam mana pula situasi dan sebagainya, kita akan hurai sikit tuan-tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit tuan-tuan berkaitan dengan adab menerima tetamu. Mungkin kita dah pernah sentuh dulu ni, cuma nak ulang kaji balik macam mana kita ni sebagai tuan rumah terima tetamu. Apa adab yang Nabi ajak kita nak sambut tetamu ni, macam mana tuan rumah kena buat, macam mana Nabi ajak kita sambut tetamu tuan. Itu tajuk kita yang awal ni. Rahim. Perkenankan kami berbagi adab memuliakan tamu. Salah satu akhlak mulia yang ditekankan dalam Islam adalah menghormati tamu. Bahkan Rasulullah SAW menjadikannya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Kita kita tak perasan kita beriman pada hari kiamat ni, pada hari akhir, beriman pada Allah dan hari akhir, tapi kita ni bila mai tetamu tak sambut pun. Kita buat lega, kita buat tak tahu, kita buat halal balai sebagainya. Jadi macam mana tuan? Rupa-rupanya siapa yang beriman kepada Allah ni dan hari kiamat, hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Kita sebagai tuan rumah ni, tetamu mai, kita kena sambut dia, kena layan dia tuan-tuan. Itu tak segi macam mana cara dia, dan macam mana pula kita ni sempurnaannya dalam menghormati tamu, hingga beliau digelari Abu Dhifan, tokoh dalam menghormati tamu. Rupanya dalam bab sambut tamu ni, Allah puji Nabi Ibrahim. Bila tetamu mai rumah dia, Nabi Ibrahim ni sambut sebaik mungkin tuan-tuan, sampai bagi bapa kepada sambut tetamu ni. Macam kita lah, bapa kemerdekaan, bapa pemodenan, bapa apa, contoh tu tokoh-tokoh kita. Tapi dalam Al-Quran ni Allah puji Nabi Ibrahim sebab apa? Tata cara dia sambut tamu tu yang luar biasa tuan. Di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana adab yang diajarkan dalam Islam terkait menghormati tamu. Pertama, perbanyak teman dari orang yang baik. Teman kita adalah para calon tamu kita. Ketika kita banyak berteman dengan orang baik, maka tamu yang akan mendatangi kita adalah orang baik. Rasulullah SAW berpesan. Jadi kita kalau boleh kawan dengan orang baik-baik. Bila kawan dengan orang baik-baik, orang main rumah kita pun orang yang baik-baik. Itu tuan. Kalau kita pun kawan dengan dia honak-honak, yang main rumah kita pun dia honak juga lah cerita dia. Itu kan kawan dengan orang baik.
Cuma ada juga kadang-kadang tu tetamu yang tak jemput, mai tengah malam, perompok ke, mai penyamun, tu bukan tetamu, tu tetamu yang tak diundang, tu cerita lain. Cerita dia kita kawan dengan orang baik, tetamu kita pun insya-Allah orang yang baik-baik akan mai. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah kamu berteman melainkan dengan orang mukmin, dan janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Jadi dari ini sebut nak makan apa, janganlah kamu berteman, berkawan dengan melainkan orang yang mukmin, dan jangan pula makan makanan kamu ni selain orang bertakwa. Ustaz lagu tu tak ada kawan kau dengan orang jahat-jahat ni, macam mana nak dakwah dengan mereka? Kita kena campur dengan mereka? Ya, tak ada masalah, campur bergaul untuk dakwah, ya. Tapi tak, kita ni 2x5, 5x2, melepak, semayang dok, rugi masa, melahu kan, kemudian lara, itu dah. Jadi tak perlu lagu tu. Jadi cerita dia kena kawan dengan orang baik-baik. Yang memang rumah kita pun orang yang baik-baik. Dan Nabi pesan pula, jangan kita ni kawan melainkan dengan orang yang mukmin, orang yang baik. Dan kita jangan jamu makan kita ni, rezeki kita, melainkan orang yang bertakwa, orang baik-baik juga. Cuma boleh, tak ada masalah, jumpa orang kita belanja, nampak cara dia, nampak ni dengan belanja tu erat hubungan, mula silaturahim, mula nak berdakwah, ya itu boleh. Tapi tak, memang dia 24 jam. Semua kawan dia kalau 10 orang, 8 tu lara. Seorang 2 pun tak pagang, tuan. Tak betul lah. Sepatutnya ya kawan orang yang baik-baik. Dan Nabi SAW, janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa, merupakan pesan agar kita banyak berteman dengan orang baik, agar tamu yang makan suguhan kita juga orang baik. Dalam Al-Quran, Allah pilihkan teladan adab bertamu dari kalangan malaikat yang mendatangi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Quran Surat Ad-Dhariyat ayat 24. Jadi Allah tanya, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita yang mana tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Siapa tetamu Nabi Ibrahim ni? Mereka ini malaikat, tuan. Mai rumah Nabi, tuan. Yang sejatinya ini menjadi pujian bagi Ibrahim, karena Allah pilih malaikat sebagai tamunya. Dalam cerita ni tuan, dia tak sebut yang mana Nabi Ibrahim sambut mereka ni dengan baik, tuan. 3 orang ni mai jumpa Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim buat? Dia bila sampai saja disambut tetamu, kan? Masuk dalam rumah, dia bagi salam, tuan. Jadi dia pun jawab salam balik. Kemudian apa dia buat? Dia jemput tetamu duduk, kemudian dia pula duduk tak duduk, tuan. Dia pergi belakang rumah, dia cari makanan, tuan. Yang mereka ni pun tak sedar, dia makanan ada kat depan ni pun. Cepat tak cepat tindak balas apa Nabi Ibrahim ni. Bukan macam kita, mai kawan kita ni, kat setengah jam lah ni, air pun tak ada, kopi pun tak ada, kuih-kuih kering pun tak ada. Balik saja kita. Tu kita lah. Ish, nak bagi apa lah kat dia, mai kerak sangat. Kita kata lagu tu, jamu lah tuan-tuan. Dia nak minum tak minum, tu nombor 2. Kita sambut, kita jamu dia, tuan. Dianjurkan untuk menyambut tamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya tatkala tamu dari suku Abdi Qais datang kepada Nabi SAW, beliau menyambut mereka dengan mengucapkan marhaban bil wafdi alladziina ja'u ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kepada para utusan yang baru tiba tanpa rasa terhina dan menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Jadi marhaban ni welcome, selamat datang. Kan, ahlan wa sahlan bahasa Arab dia. Kalau orang ni welcome, kan, selamat datang, kita sambut orang tu. Jadi tak kira lah bangsa asing ke orang Islam ke siapa ke, tak kira siapa pun kita sambut tetamu kita. Biar rasa seronok disambut ketibaan dia, pun kita boleh bukakan dengan kita ni akhlak kita. Oh baguslah dia ni sambut, tak ada nak ni kan, duduk dia buat dah makanan minum. Nampak tuan, akhlak ini tuan susah kita nak dapat. Jadi kita buat tuan apa yang Nabi ajar kita. Allah memberikan contoh dalam Al-Quran berupa penyambutan Ibrahim kepada tamunya. Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman? Ibrahim menjawab salamun.
Surat Ad-Dhariyat ayat 24 dan 25. Yang kita dulu kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam ni, rupanya Nabi Ibrahim lama dah. Malaikat bagi salaman, dia boleh jawab salamun, salam sejahtera kepada kamu kembali. Salam ni kita bagi doa. Orang yang mai tu salaman, Nabi Ibrahim jawab salamun. Kita lah ni syariat Nabi Muhammad Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jawab seperti mana dia jawab. Kalau pendek, jawab pendek atau lebih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sama. Ataupun Waalaikumsalam warahmatullah, lebih. Ataupun lebih lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tuan, adab kita. Orang doa kita sikit, kita balas sama macam dia atau lebih. Nampak tuan, itu kata Nabi ajak kita, balas balik sama ataupun lebih. Orang bagi kita sepinggan tepung talam, balas balik lebih tuan. 2 pinggan tepung talam, contoh kan, berapa dia lah benda lain, bagi sama ataupun lebih. Itu adab dia. Tak bagi apa pun tak apa, bagi pinggan balik pun boleh, tak ada masalah. Tapi adab dia, dah orang bagi kat kita bagi balik balas. Itu jadi adab orang Melayu kita pun dah lama dah ikut sunnah tuan. 4 dan 25. Para ulama menjelaskan salam yang diberikan Ibrahim lebih sempurna dibandingkan salam yang diberikan malaikat. Malaikat menyatakan dengan kalimat salaman, yang maksudnya kami memberi salam untukmu. Sementara Ibrahim menjawab dengan kalimat salamun, yang maksudnya semoga salam selalu tercurah untuk kalian. Artinya Ibrahim memberikan doa salam yang lebih langgeng untuk tamunya. Demikian keterangan Ibnul Qayyim dalam Zadul Muhajir. Salaman, kami memberi salam kepada kamu, salam sejahtera. Tapi salamun ni salam sejahtera selalu untuk kamu, berterusan salam tu. Nampak lebih baik lagi, dia bagi balas balik. Itu lah adab berdoa tuan pun sama, adab bagi salam pun sama tuan. Dan mengenai cara penyambutan tamu bisa dilakukan sesuai adat dan budaya masyarakat setempat. Ketiga, jadi cara adab dia terpulanglah tempat kita, cara kita orang Melayu. Tempat orang putih, tempat apa, Jepun lagu Jepun, Korea lagu Korea. Terpulang ikut adat-adat tu, tapi masih ikut sunnah Nabi tuan. Segera berikan hidangan dan buat tamu kita merasa nyaman, sehingga tidak merasa kehilangan ketika hendak menyiapkan suguhan. Nabi Ibrahim mencontohkan hal ini. Allah menceritakan, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ibrahim cepat menemui istrinya diam-diam, lalu datang membawa daging anak sapi gemuk. Quran Surat Ad-Dhariyat ayat 26. Nampak? Dalil ni Allah cerita dalam Quran. Macam mana Nabi Ibrahim ni, ya Allah puji dia, tetamu mai, duduk tak duduk, tetamu pun tak perasan. Bila masa dia hilang, duduk tak duduk, dia buat mai nanti, apa dia? Bawa daging anak lembu ni, panggang tuan. Tu dia tuan. Kita ni bagi kuih meri cukup dah. Kuih apa? Kuih kapal terbang tu. Allah pun tak jumpa kuih kapal terbang. Biskut bantai jadilah. Dah mai rumah kita tak buat apa, bagi yang tu cukup lah. Kita kata begitu. Dok, kalau dalam rumah tu ada yang terbaik, bagi yang terbaik. Tadi ni dia beli sate. 20 cucuk. Ish, aku nak bagi depa ni 2 orang sepasang lelaki bini. Bagi 10 cucuk je tak cukup. Bagi 20 tuan. Saya kira lain. Allah bagi rezeki lain tuan. Ish, tak tergamuk ni. Nampak? Yang tak tergamuk tu tuan. Sebab apa tuan? Sekali tengok, bagi ni tak ada rasa daging arnak apa ni. Nampak tuan? Rezeki depa tuan contohnya. Sekali Allah bagi lagu lain tu rezeki. Kan? Sebab tu tetamu mai ni bawa rahmat. Dia mai tu mungkin bawa apa, berita gembira, bawa apa, rezeki sebagainya. Banyak kita tak tahu. Kalau kita berkira tuan, janganlah berkira dengan nikmat Allah ni. Allah akan tambah lagi sebenarnya. Az-Zariyat ayat 26. Az-Zariyat ayat 26. Yang dilakukan Ibrahim ketika beliau hendak menghidangkan makanan untuk tamunya, beliau pergi dengan cepat, diam-diam, menunjukkan sikap beliau segera dalam memuliakan tamu, dan dilakukan diam-diam agar tamu tidak merasa malu karena merasa merepotkan tuan rumah. Jadi kita pergi tu bukan nak kata, duduk tak duduk sampai ayak dah, nak suruh balik apa? Bukan. Nampak kata, duduklah sembang. Kita seronok dia main ni. Tu cerita dia. Jadi itu adab tuan. Keempat, sediakan suguhan semampunya dengan berusaha menyuguhkan yang terbaik. Allah menceritakan tentang Ibrahim yang menyajikan daging anak sapi panggang.
Allah berfirman tentang bagaimana Ibrahim menyediakan suguhan. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanini. Tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi panggang. Quran Surat Hud ayat 69. Cerita yang sama ni surah Hud cerita pula dalam Al-Quran 69. Daging apa tadi? Daging anak lembu yang panggang, tuan. Kita ni kami golek lah pasal kita sepaha tu dia kemas kelentang lagi, kan? Kena satu iris pun tak sanggup dah, 2-3 iris tu. Jadi tuan, itu tuan nikmat yang Allah bagi. Apa yang ada yang terbaik berkeluar, tuan, dia umur kita. Ayat 69. Hanya saja kita dilarang untuk berlebihan dalam memberi hidangan, terlebih jika motivasinya untuk riya. Ibnu Abbas menceritakan, jadi Nabi larang pula kalau kita ni lawan-lawan. Contohnya apa? Orang memang kita tak boleh pergi elok. Ni hari raya ni. Oh, tahun ni kita buat, tahun lepas buat bihun sup. Tahun ni kita buat nasi Arab kot. Umur sebelah buat nasi Arab. Takkan kita tak Arab juga. Tomato ke nasi daging ke. Nampak? Dia lawan-lawan. Lawan apa? Sebab apa? Dengan jiran dia. Kalau kes nak apa? Kita jamu yang terbaik lah tahun ni jiran kita. Orang memang kita. Clear lah. Tapi tak, niat dia tu apa? Ada untuk berlawan-lawan dengan jiran lain. Kalau buat lagu tu tuan-tuan, sama macam orang jahiliah. Orang Arab dahulu, mereka berlumba-lumba tunjuk kehebatan tentang makanan, tuan-tuan. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an ta'amil mutabariyaini an yukal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan hidangan orang yang saingan dalam menjamu tamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi pula larang jangan pergi makan. Kalau rumah mereka dua ni duk berlawan, duk lawan. Kita berkenal lah. Jadi Nabi suruh boikot, tuan. Nabi melarang untuk makan hidangan orang yang saingan dalam menjamu tetamu. Orang ikut, untung kita sebelah nasi tomato, ni nasi daging, hujung nasi Arab pula. Kenyang ni. Contohlah kan. Ada orang panggil kenduri, pergi makan lah. Nampak? Kita boikot, tuan. Pasal apa ni orang kampung kita tak main ni? Rumah sebelah tapi orang tak pergi. Rupanya kita ni jenis duk lawan-lawan. Contoh. Tapi kita payah nak buat tu. Orang panggil balun lah ustaz, nama pun kenduri. Contoh. Disahihkan oleh Al-Albani. Di masa jahiliyah sering ada orang yang saling bersaing dengan tetangganya dalam memuliakan tamu. Siapa di antara mereka yang paling hebat hidangannya, sehingga mereka habis-habisan dalam memberi hidangan. Ini bukan kebaikan, tapi justru tercela. Hingga Nabi SAW melarang untuk memakannya. Kelima. Jadi zaman jahiliah dulu, lama dah orang yang berlumba untuk jamu tetamu ni yang hebat-hebat. Bukan kerana apa? Kerana lawan antara sesama mereka. Pastikan yang menyuguhkan hidangan Anda sendiri dan bukan pembantu, dan dekatkan hidangan itu ke tamu. Ibrahim telah memberikan contoh dalam hal ini. Allah menceritakan, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada tamu-tamunya sambil berkata, silahkan makan. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 27. Ini kita tengok, tuan, benda ni jangan kita buat. Kita tu rumah ni kan, kita tak perasan anak kita buat main hidang, isteri kita buat main hidang kan, makan dah. Kita kata bagus kita makan. Tapi yang terbaik lagi, tuan bawa pinggan tu bihun ke apa ke, pergi ke dekat dia, tolong pergi dekat dia, sila makan, tambah lagi contoh. Sebab dia rasa seronok. Tu rumah ni suruh dia makan, suruh lagi ni makan. Cara makan pun, aku nak makan ke dok? Tengok macam suruh makan, tapi jigih. Kacau, tuan. Nak bagi makan ke, nak suruh balik. Dia pun takut kan. Jadi jangan buat lagu tu. Suruh makan elok. Jemput makan, tolong pergi dekat. Kalau tolong suak tu lain cerita lah. Pelik lah pula kan. Tak payahlah sampai tolong suak. Jadi bagi tolong dekat dengan dia, suruh dia makan. Itu sunnah Nabi. Bahkan ini Allah puji Nabi Ibrahim. Dia tolak makanan itu dekat dengan tetamu yang main rumah dia tu. Ad-Dariyat ayat 27. Ibrahim menghidangkan suguhan itu sendiri sebagai bentuk pelayanan tamu dari beliau. Ibrahim tidak menyuruh orang lain untuk menghidangkan makanan itu. Ibrahim juga mendekatkan hidangan itu tanpa terlebih dahulu menawarkan kepada mereka, sehingga tamu tidak merasa dirinya telah merepotkan tuan rumah.
Jadi Keenam, dalam dari ini Nabi Ibrahim tolak makanan itu dekat dengan tetamu dia makan tak ikut. Tapi dalam cerita ni Allah sebut pula 3 tetamu tadi dalam surah lain tak makan, tengok saja. Kalau kita bawa bak sila habis dah separuh contoh, tapi mereka 3 ni tak makan, rupanya 3 ni malaikat. Dia rasa lain dah, pasal apa 3 orang ni tak makan. Bila lama lagu tu mereka beritahu mereka ni utusan Allah, mereka ni malaikat. Sampai kepada Nabi Ibrahim ni kata, kami datang ni nak buat 2 berita. Satu berita tentang mereka ni tak dapat anak lagi, dia dengan isteri dia kan, Sarah. Kalau yang tu Hajar anaknya Ibrahim, ni Sarah tak dapat anak lagi. Jadi lepas ni kamu akan dapat zuriat, seronok mereka. Sebab apa? Umur dia dah tua tuan. Wallahualam, ada yang kata 99 tahun, 80 lebih, 90 lebih. Ini tua tuan umur mereka. Tapi rezeki, dapat rezeki ada anak lepas ni. Seronok mereka berdua. Kemudian yang kedua pula, selepas jumpa mereka Nabi Ibrahim dengan Sarah ni, mereka akan pergi ke kaum Nabi Lut. Yang mana kaum Nabi Lut ni suka laki dengan laki. Mereka akan bagi ancaman, akan terbalikkan kaum Nabi Lut tu. Tu cerita ada. Jadi kita kesimpulan ni kita tahu Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim satu masa yang sama, tempat yang berlainan. Macam kita lah, duduk tempat yang sama, duduk Perlis, mungkin mereka duduk Johor contoh, tu Perlis dengan kita dengan Johor. Tapi di Arab tu, di tempat sana macam itulah keadaannya. Jumpa Nabi Ibrahim, lepas tu nak pergi jumpa Nabi Lut pula tuan. perhatikan adab-adab syar'i selama melayani tamu, seperti tidak bersalaman dengan lawan jenis. Sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la an yud'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Jadi sunnahnya apa tu cara adab dia, bila pergi rumah orang bukan salam dengan semua orang. Ni dak lelaki perempuan salam Nabi. Kita pergi raya kadang-kadang tu, pak long mak long, pak cik pak ngoh mak ngoh apa semua, kemudian kita balun Nabi semua salam. Dak tu kena tengok balik. Siapa yang boleh salam, siapa yang tak boleh salam. Sebab Nabi beri ancaman, iaitu apa, ditusukkan kepalanya. Kepala ni ambil besi, apa tu, cucuk kepala kita ni, pasak dengan besi. Lebih baik daripada kita menyentuh perempuan yang bukan mahram. Nampak tak beritahu kita betapa berdosanya ancaman kita pergi pegang perempuan, pergi salam dengan perempuan dan sebagainya. Kalau Ustaz salam je bukan buat apa pun, sama lah. Sebab apa? Benda itu bukan mahram kita. Kena berhati-hati. Sebab tu kena tengok balik. Jadi ya, raya-raya tu bukan kita, hak kita nak salam dengan semua orang tuan. Pada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Bahkan jika memungkinkan, dipisahkan antara tamu lelaki dan tamu wanita, karena Allah perintahkan agar masing-masing menundukkan pandangan. Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sampaikan kepada para lelaki mukmin agar mereka menundukkan pandangannya. Di ayat berikutnya Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Sampaikan kepada para mukminah agar mereka menundukkan pandangannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Jadi lelaki perempuan tunduk pandangan. Kalau boleh tuan, kalau rumah kita besar sikit, ada ruangan ni tetamu lelaki, belakang sikit ruangan tengah tetamu perempuan, yang belakang kali tu game family contoh. Kalau ada ruang lagu tu dah. Kalau tak ada ruang tuan, tak masalah, duduk depan pun boleh, tapi kita pisahkan, lelaki duduk sebelah, perempuan duduk sebelah contoh. Jadi kalau boleh kan, kita buat lagu tu, itu yang lebih baik. Kalau kita main adik-adik kita semua sekeluarga, tak ada masalah. Segi main kawan, main sahabat handai, ni kawan anak pula, segi main dicampur macam-macam. Kalau lagu tu kan, kita pisahkan, itu lebih baik. Hindari semua aktivitas yang membuat tamu kita risih dengan kita, seperti menyapu atau teriak marah-marah. Ni main tetamu, tayin tulah nak menyapu, bawa main cucuk apa semua atas meja dah. Tapi kat bawah tu dia duk sapu pula dah. Nak suruh makan kan, alah aku. Contoh kan. Misalnya ni benda-benda lagu ni kan kena tengok balik. Bukan pergi belapok ni pergi ketuk anak pergi kayau ke. Bagi balik remah tengok bila nak balik. Contohnya. Jadi bukan lagu tu cara dia. Jadi ada adab dia tuan. Membuat anak menangis atau ditinggal beraktivitas lainnya, karena semua ini bertentangan dengan prinsip menghormati tamu. Kedelapan,
dianjurkan mengantar tamu ke depan rumah. Imam Al-Qasim bin Salam pernah bertamu di rumah Imam Ahmad. Ketika Al-Qasim hendak pulang, Imam Ahmad beranjak dari tempat duduknya untuk mengantarnya. Al-Qasim minta agar Imam Ahmad tetap di tempat, namun Imam Ahmad tetap mengantarnya dan membawakan keterangan dari Asy-Sya'bi bahwa termasuk kesempurnaan melayani tamu adalah mengantarnya sampai ke pintu dan membantunya naik kendaraan. Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Jadi amalan-amalan para sahabat macam mana? Mereka bila tetamu ni, mereka berhantar pergi ke tempat kenderaan. Di zaman dulu ni naik kuda, naik unta, naik apa ke. Contoh, kita lah pun samalah. Bila tetamu main rumah, nak balik, kita boleh hantar pergi kereta. Sonoknya kita raih dia. Kalau boleh tolong buka pintu kereta lagi. Tu erat sungguh lah. Dan jangan-jangan jumpa 20 tahun tak jumpa ni. Zaman mengaji dulu ni, zaman pergi haji dulu ni. Contoh kawan haji, kau mana kawan sekolah rendah dulu ni, jumpa balik. Jadi kita pergi hantar ambil kereta. Contoh buka pintu pula, bukan halau dia. Kita nak pergi hormat dia pun seronok, nak main pula dan sebagainya. Jadi hubungan tu, keep in touch tu berterusan tu. Itu yang sunnah Nabi ajak kita. Jadi semua ni sunnah Nabi. Kita sebagai tetamu pun tahu adab kita, tuan rumah pun tahu adab dia. Jadi kita tahu ada adab satu sama lain. Jadi seronok ikut sunnah Nabi, tuan. Okey, tapi lagi tuan, tu tajuk tentang ziarah. Betul, kita nak jadi tetamu orang rumah, kita layan dia. Cuma tajuk ni minggu lepas tuan, betul ingat balik, bukan bulan lepas, minggu lepas, iaitu tentang larangan tasbih. Tasbih ni apa dia? Menjalin jari jemari ketika solat. Kita belajar dah itu ni. Macam mana? Ni tuan-tuan, tuan main duduk dalam masjid, tangan kita duduk lipat dua lagu ni, kita pegukan jari jemari kita, kita dua-dua ni. Ni bagi tasbih. Boleh tak boleh? Nabi larang tuan. Sebab apa? Ni dalil dia. Hadis Ibnu Huzaimah Al-Hakim Ad-Darimi sahih. Apabila salah seorang di antara kalian ambil wuduk di rumah, kemudian ia pergi ke masjid, maka ia sentiasa dalam keadaan solat sehingga ia kembali pulang ke rumahnya. Oleh kerana itu, janganlah ia melakukan seperti ini. Dari pesan macam mana? Boleh tunjukkan jari dia, memperagakan dengan menjalin jari jemari. Ni tuan-tuan duduk luar ni pun kalau boleh jangan buat lagi tuan. Bila ni nak balik rumah, nanti dah balik rumah baru buat. Cuma ada dalil yang kedua, Nabi kata apa? Ketika main jangan buat, ketika dalam semayang pun jangan buat. Jangan buat semayang, selepas semayang baru boleh buat. Dah habis bagi salam, Nabi pada hari tu dia nak sembahyang 4 rakaat, dia sembahyang 2 rakaat, dia pergi luar, dia bertasbih. Jadi di situ sahabat tengok, bolehnya bertasbih lepas semayang. Kita boleh tengok dalil ni daripada rumah tadi ambil wuduk sampai di kawal, sepanjang itu dalam keadaan solat, sampai balik pun dalam solat lagi tu kan. Bila sampai masuk rumah tu baru dikira habis kan. Kita pun samalah, daripada maghrib tadi mai ambil wuduk di rumah, dikira semasa mai. Duduk dalam semayang jangan buat. Kalau ni pun dalam tempoh lagi ni dalam masjid, saya nak semayang Isya pula, balik lagi balik rumah, barulah kita buat selesai tepat. Cuma nak buat juga lah pun boleh ambil hadis yang kedua tu. Lepas semayang Nabi buat tasbih tadi, itu khilaf tu boleh. Sebab apa? Ada Nabi buat. Cuma ulama bincang tu, Nabi terlupa semayang 4 rakaat, semayang 2 rakaat. Tu cerita dalam Nabi kata Nabi pun dia ada terlupanya. Bila teringat kita sambung balik rakaat yang kita tinggal tu. Okey, itu tajuk itu. Tajuk ini haram berjual beli dalam masjid. Tak boleh kita jual beli dalam masjid. Apa dalilnya? Hadis Ahmad dan Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari melagukan syair. Nabi larang syair dalam masjid. Sebab orang Arab dulu ni depa syair. Syair ni salah satu benda, kalau kita ni salah satu daripada adat lah. Depa orang Arab, depa syair, depa akan pelekat syair mereka dekat Kaabah. Kaabah tu kalau siapa boleh pelekat kat syair kat Kaabah tu kira top 10 lah, top 50, top 100. Juara lagu apa? Lagu TV3 tu dia 10 top lagu. Contoh zaman kita lah ni, orang Melayu suka menyanyi, tu adat kita lah. Tapi orang Arab tak nyanyi, dia syair. Itu bezanya. Dan syair mereka ni mereka pelekat di Kaabah-Kaabah tu. Kemudian Nabi larang mereka ni pula syair dalam masjid. Berjual beli, tajuk kita hari ni, tak boleh jual beli dalam masjid. Dan membuat halaqah pada hari Jumaat sebelum solat. Nampak tuan? Halaqah pada hari Jumaat sebelum solat. Kalau ikut halaqah ni majlis ilmu, duduk rumpuk ni,
Betul pergi Mekah tuan, pergi buat haji, pergi Madinah pun, oh di sini tiang ni, oh ni orang Indonesia, orang Asia, ni orang Arab mengaji, tu orang mana Turki, tu orang mana dia ada tunggu-tunggu mengajar. Sementara nak tunggu semayang tu. Tu halaqah. Boleh tak? Ya, mengaji dah. Tapi bila hari Jumaat, dia duduk dah. Halaqah tadi tak boleh buat. Sebab apa? Sunnahnya Nabi suruh mai awal masjid. Ada orang nak duduk tahun hujung tu baca Quran, duduk tani, duduk berzikir, duduk tani, duduk solat sunat banyak, duduk tani nak berehat iktikaf saja. Jadi jangan ganggu je. Jadi hari-hari lain ya sunnah kita buat majlis ilmu. Kita lah buat hari ni, malam ni, esok pagi ke bila ke, silakan. Tapi hari Jumaat hindar daripada buat halaqah. Cuma boleh buat halaqah awal, solat duha, kuliah duha 8 pagi, 9 pagi, boleh lagi lah. Ni kalau main pukul 11 12 pun nak buat halaqah, tak betul tuan. Dia bertemu dengan sunnah-sunnah Nabi yang lain. Tu cerita dia. Bukan larangan 100%. Timbang tara lah. Kalau buat halaqah yang mana yang awal baca Quran pukul 9, pukul 8, boleh lah, silakan. Selagi mana yang kalau pukul 10, 11 tu, itu dah kecemasan lah tuan. Hadis Ahmad, Abu Daud. Okey, sebahagian ahli ilmu memakruhkan, membenci urusan jual beli di masjid. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibnu Ruhayyah. Jadi sebagai ilmu ni dia memakruhkan, membenci, tak boleh jual beli dalam masjid ni. Ini pendapat Imam Ahmad dan Ishaq, ataupun nama gelarannya Ibnu Ruhayyah. Okey, hadis Tirmizi. Dan ada pula dalil Nabi sebut boleh mendoakan tidak untung kepada si penjual dalam masjid. Tiba-tiba mereka dua ni duk jual beli dalam masjid, kita boleh mengata kat mereka ni, kita boleh marah mereka, boleh bagi ancaman. Apa dia Nabi ajar? Ni dalil dia. Jika kamu melihat orang berjual beli di masjid, maka katakanlah kepada mereka, ada orang yang duk jual, ada orang duk beli dalam masjid ni. Semoga Allah tidak memberi keuntungan ke atas perniagaan kamu. Dan apabila kamu melihat orang membuat pengumuman barang hilang dalam masjid, maka katakanlah semoga Allah tak mengembalikan kepada kamu. Dua benda tuan. Masjid ni bukan tempat orang jual beli. Lagu tu tak sangka ayuh lah jumpa, weh aku nak jual tanah ni 5 relung 100,000. Tu dia sembang buat tanah pula tuan. Dia kita dengar tuan, hei mereka tu duduk sembang buat tanah. Kita boleh pergi ke mereka, semoga apa? Allah tak bagi untung kat hangpa dua. Yang jual pun rugi, yang beli pun rugi. Tu dia tuan. Sampai tahu tu, Allah hang siapa ni nak mahu kami dua? Dah keluar dalil ni tuan. Tak kata apa tuan. Ni sunnah Nabi tuan. Kalau hampa nak mega, tunggulah Sat lagi ni pergi kat kereta tu, pergi kedai kopi ke, sembang lah 10 relung ke, 2,000 relung ke, jual lah. Musangking dengan pokok ke, apa ke, musang berjanggut ke, silalah. Lah ni masjid, mayang, ibadah, bukan tempat jual beli. Nampak tuan? Tu kita boleh kata dekat orang jual. Jadi pemain orang ni pula, main mikrofon. Assalamualaikum, siapa ada jumpa jam saya duduk atas ambil uduk tadi, boleh bagi kat saya balik. Bila ada orang buat lagu tuan, boleh kata semoga Allah tak jumpa dah jam hang. Tu dia tuan. Siapa tahu tu? Ustaz ni macam mana ni? Dia masjid jumpa jam, Tok Imam, Tok Bilal AJK. Assalamualaikum, siapa yang jumpa jam, siapa yang hilang jam, boleh jumpa kami no. Tu lain. Sebab kita jumpa, kita umum untuk jemaah ambil. Ni dok tak sabar ni, akulah jam beli 10,000 ni. Hadiah pencen dengan itu ni. Contoh jam Rolex pula, menantu bagi ni. Terketak kan. Kok mana pun jangan pi rampai mic tu. Assalamualaikum Tok Imam, Ustaz no, Tuan Imam, siapa jumpa jam saya bagi balik no. Bila dengar aku tu, kita boleh kata semoga Allah tidak kembali jam hang. Hilang terus. Tuan. Ish, kasar sangat awak buat lagu tu. Tak. Kalau lagu tu macam-macam. Assalamualaikum Tok Imam, kucing saya hilang kemarin. Assalamualaikum Tok Imam, motor cucu hilang. Tak berhenti set tuan-tuan. Masjid tempat hilang barang. Kacau tuan. Nampak? Kalau bagi seorang buat lagu tu, habis. Semua nak kata hilang kunci, hilang gerek. Kalau gerek mahal tuan. Harga kat 2,000, 5,000, 10,000. Kan? 20,000 pada tuan. Tengok leket-leket. Kalau ni hilang tuan gerek. Berhati-hatilah. Kalau ni ramai orang nak gerek tuan. Kadang-kadang tu mereka bukan curi orang, curi gerek, tolong orang ambil gerek, buang kereta. Jalan tuan. Itu berlaku tuan. Jadi kena berhati-hati lah. Ni nak habis dah punya apa berhenti nak habis dah. Okey, sikit tuan. Saya pun tadi program tak ada encah pula letak ni.
Okey, saya nak tutup ni. Macam mana orang dia punya hilang ni. Okey apa? Okey, perintah mana ini nak baca apa tak nampak dah. Saya kena cucuk juga lagi dia tak boleh ni. Allah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh tak? Cucuk sikit. Okey. Okey, Ustaz. Mana? Okey. Sikit. Oh, tak masuk eh. Okey, baik. Alhamdulillah. Kita sambung sikit. Perintah mendoakan orang yang berjual beli di masjid agar tidak mendapat keuntungan, dan dalil menyatakan bahawa jual beli tersebut sah. Jual beli sah. Aku jual kat hang ni 5 galong 100,000. Sah jual beli tu. Kan? Walaupun keduanya adalah melakukan dosa disebabkan perbuatan tersebut. Kan? Sah jual beli tu halal, tapi tak kena gaya, bukan teng itu. Jadi mungkin keberkatan tak ada, jual sekadar jual duit saja, tak nak beli jual, tapi keberkatan dapat duit tu 100,000. Oh, nulah ni lah kali bersih 10,000 je. Contohlah nampak kata. Jadi nampak kata bukan kata haram, tak laku benda tu, boleh laku, tapi itu bukan cara dia. Sabak saya jual beli dekat luar, tuan. Sahih Ibn Khuzaimah. Imam Asy-Syarani kata pula, menjelaskan maksud hadis ini dengan kata, hadis ini menunjukkan pengharaman jual beli dalam masjid, dan orang yang menyaksikan transaksi tersebut hendaklah mengatakan dengan jelas, semoga Allah tidak memberi keuntungan ke atas perniagaan kamu. Apa dua ni, yang beli pun rugi, yang jual pun rugi, sama ada kepada pembeli atau penjual, dua-dua, tuan. Sebagai apa? Peringatan untuk mereka yang melakukannya. Peringat, lepas ni jangan buat lagu tu. Dan alasannya adalah hadis tadi yang sebut bahawa masjid bukanlah dibina untuk perkara tersebut, urusan jual beli. Tetapi adakah jual belinya sah? Imam Mawardi kata jual belinya tetap sah dalam ittifaq ulama. Jadi sah jual beli itu, tapi tak clear lah. Jadi kita tak mau benda yang nak bagi clear, transparent. Dan kita jual tu nak keberkatan, nak Allah redha kita, dan nak berkat, tuan. Demikian juga Imam Syaukani rahimahullah, ulama lain pula. Kedua-dua hadis tersebut menunjukkan bahawa diharamkan jual beli, membuat pengumuman berkenaan kehilangan, pembacaan syair dalam masjid, dan membuat halakah-halakah pada hari Jumaat sebelum sembahyang. Benda ni Nabi larang. Jangan jual beli dalam masjid, jangan buat pengumuman barang hilang, jangan kita syair dalam masjid, jangan kita buat halakah-halakah dalam masjid ketika apa? Sebelum solat Jumaat. Jadi tuan jelas no? Benda tu boleh buat halakah, tapi hari-hari lain. Jual beli boleh, bukan dalam masjid, luar masjid. Nak apa tu, nak cari barang hilang, boleh cari, beritahu dekat luar. Siapa jangan jumpa jam aku, siapa jumpa, kita semak kat luar ni, selesai. Ni dah pergi tahun depan, umum pula secara rasminya. Jangan, tuan. Daripada nak jumpa, tuan, tak boleh jumpa, tuan. Wallahualam. Saya rasa saya tak untuk ini. Ada tuan nak tanya apa tentang tajuk ni berkaitan dengan jual beli ni. Dia cerita dia, kalau ada orang buat jual beli dalam masjid, kita nasihat dia, jangan duk nego dalam masjid, tak bagus. Nak doa bagi tak laku, tak tergamak pula, bagi nasihat. Tapi depa ni aku warning dah 2 kali. Kali ketiga tu cakap kuat sikit, semoga Allah tak bagi untung dekat hangpa dua ni. Penjual pun tak untung, pembeli pun tak untung. Nampak tuan? Ada orang umum kat depan pula, semoga Allah tak bagi jumpa hang punya barang hilang ni. Nampak tuan? Sampai lagu tu tuan, doa kita boleh bagi. Nampak? Sedangkan kalau ikut bagi doa bagi jumpa lah. Tak, disalah gunakan tempat dan keadaan. Dia ada sikit tambahan tuan, bagi kita faham sikit. Kita azan tu sikit. Kau bila masa 1 minit 2 lagi. Kita bagi azan tu. Ada orang azan.